Sehabis cerita yang ni, kita rehat sekejap, lepas tu kita buat sedikit latihan. Boleh tak boleh bagi banyak-banyak, nanti otak meletup. Otak meletup nak kan? Kan? Jumpa lagi kita, saya adalah Tim Firdaus. Let's go! Okey, iaitu sinus, kosinus, tangent dengan sesuatu sudut. Oh, mesti ada yang belajar dalam bahasa Inggeris kan? Maknanya saya kena tulis bahasa Inggeris juga. Kejap. Sin. Ini cosine. Ini tangent. Tangent sama je. Okay. Of any angle. Boleh? Dapat? Ready? Kita nak cerita pasal pasal kenapa kan kalau kita tekan cos kan, okey, semua ada kalkulator? Semua ada kalkulator? Kalkulator ada? Sila pegang kalkulator masing-masing. Saya nak bagi tahu dan saya nak kamu tekan. Boleh? Ada? Ada bersama. Okey, ready? Cuba tekan cos 60 darjah. Dapat berapa? Saya tekan sini ya. Cos 60 darjah. Dapat berapa? Pastikan mode dalam darjah bukan radian. Mode dalam darjah bukan dalam radian. Kalau mode radian, kamu akan dapat jawapan yang salah. Baik, cos 60 dapat apa? Dah? 0.5, 1/2. 0.5. Alright. Cuba tekan cos 120. 120. Tekan sekarang. Cos 120. Negatif 0.5. Baik. Kan? Okey. Okey. Persoalan. Kenapa negatif ni? Why? Kenapa negatif? Okey, sekarang cuba tekan sin 60. Dapat? Sin 60. Dapat? 0.8660. Adakah sama dengan answer? Semua dapat sama? Okey, sama? 0.866. Ambil 4 decimal point. Dalam mengambil nilai ni, ambil 4 decimal point. Kecuali nombor genap macam ni ya. Genap pula. Ini tepat-tepat 0.5. Kalau awak dapat 860, ambil 4 decimal point. Okey. Sebab dia akan run off. Okey. Baik. Kalau kita tekan sin 120, kita akan dapat apa? Betul? Betul enggak? Sama kan? Boleh? Sama. Okey, kenapa sama? Yang ni kenapa jadi negatif? Tiba-tiba. Yang ni tak ada pula negatif. Apa hal? Tapi jawapan sama. Ini sama. What happened actually? Kenapa sebenarnya ia berlaku? Kenapa dia berlaku macam tu? Kenapa? Sebab cos tak boleh positif kalau berada di suku yang kedua. Cos kat sini dia positif negatif. Perputaran dia pelik. Inilah dia eksternal negatif. Saya teacher crazy. Boleh jadi. Some of them. Saya tak Okay. Saya teacher
Okey. All, semua. Okey, all. Setan, tak ada cucu. All, semua. Setan, tak ada cucu. All science teacher, crazy. Kan? Macam-macam lah korang guna akronim. Akronim macam-macam korang guna kan. Sukuan. Okey. Bear in mind from the today. Bukan disebabkan oleh dia sebenarnya berada dekat sukuan kedua. Bukan. Negatif ni maksudnya apa? Negatif ni melambangkan kedudukan. Faham Yes. Baru tahu hari ni. Ini negatif pada ini. Ini positif. Sebenarnya ini positif ni. Positif ini pun ada sebab. Negatif ni ada sebab. Ini adalah menunjukkan kedudukan. Kedudukan. Dia duduk dekat mana? Faham Negatif dan positif ini adalah menunjukkan bahawa tentang kedudukan. Adakah dia duduk sini? Adakah sudut tu duduk sini? Atau duduk sini? Atau duduk sini? Kenapa pada kedudukan apa? Ini maksudnya 120 adalah kedudukan pada region negatif. Dia berada pada kedudukan negatif bagi kos. Iaitu sukuan kedua dengan sukuan yang seterusnya. Sukuan kedua dengan ketiga negatif. Okey, faham ke? Sebab tu sebenarnya apa yang kita harus cakap adalah bukan sebab dia duduk di sukuan kedua. Sebenarnya dia adalah kedudukan pada region negatif. Boleh faham Faham Dia pada keadaan region negatif. Jadi region positif bagi dia adalah berbeza dengan region positif bagi sin dengan tangent. Dia berbeza. Okey, kita nak kaji sikit tentang benda tu. Boleh? Boleh? Macam mana sebenarnya disebutkan sebagai region? Okey, ini sebenarnya cerita dia. Okey, sepadam dulu ni Sepadam dulu region ni. Okey. Okey, fokus kepada sukuan ini. Kita tengok spring kita tadi. Kita bulatkan dia. Okey, spring kita bulat macam tu. Okey. Ini adalah quarter. Dalam bahasa Inggeris, quarter. Quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. First, second, third and fourth. Okey. Menunjukkan region-region yang berbeza. Iaitu di sini adalah paksi Y. Ini adalah paksi X. Okey. Pada paksi X dan paksi Y, ini adalah region positif. Betul tak? Saya ni dulu. Okey, di sini adalah region positif. Pada paksi X, paksi Y. Tapi paksi X, region pada paksi X di sini adalah negatif. Tapi region pada paksi Y di sini adalah positif. Faham ke? Region pada paksi Y di sini adalah negatif dan di sini adalah ni positif dan di sini adalah negatif. Faham yang tu? Semua orang dah tahu dah, charter sense. Memang semua orang tahu. Kan? Kosong-kosong dekat sini, betul tak? Okey, sekarang kita ambil satu koordinat. Sebenarnya awak boleh ambil mana-mana koordinat lah kat sini. Okey, untuk kita menggambarkan sesuatu sudut. Okey, cerita pasal koordinat ni. Koordinat apa nak? Senang. Yang paling senang lah kita ambil Paling senang, boleh? Kita ambil satu-satu, koordinat satu-satu. Okey, boleh? Bermaksud pada paksi X, ini adalah 1. Positif tak? Positif. Sini adalah 1 juga. Faham ke? Di sini 1, di sini 1. Sebab ini adalah 1 ni koordinat dia. Sebenarnya 1 ni duduk sini, tapi saya tulis kat sini lah. Kan, kat tengah dia. Okey, ini bahagian positif. Okey, sudut dia duduk sini. Okey, boleh? Okey. Ini adalah dalam teori Pythagoras theorem. Ini adalah hypotenuse. Hypotenuse adalah
1 tambah 1 kuasa 2, kuasa 2 kuasa 2, tambah dia akan dapat 2 punca kuasa, right? Betul? Faham Okey. Kalau guna 6, 9 pun boleh, tak ada masalah. Okey, lepas ni awak boleh buat eksperimen. Awak letak je apa saja koordinat yang kat sini. Letak je koordinat. Ambil 5, 4, boleh? 3, 2, sila ambil. Kita nak tahu sudut dia kan. Okey, ini sudut dia dekat sini. Okey, boleh Okey, sekarang kita nak tahu sudut dia ni. Okey, macam mana kita nak tahu? Kita tahu bahawa dalam teori ni kita boleh guna 3 keadaan. Iaitu sin, cos dengan tangent. Ingat tak belajar masa pun trik? Kan? Ingat kan? Okey, dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? So. Kan? So tu apa? So adalah opposite over hypotenuse. Kan? Opposite over hypotenuse. Yang ni semua dah tahu kot. Kan? Semua dah tahu dah. Okey, Cha, Yusof, Echa, Tua. Ini Yusof, ini Echa, ini Tua. Kan? Dua-dua dah tua lah. Boleh? Okey. Jadi nampak Okey, jadi kita sekarang ni nak guna yang mana? Sin. Okey, kita ambil sin. Sin apa? Sin theta. Sin theta sama dengan apa? Okey, saya guna marker biru lebih mudah. Okey. Ready? Semua buat sama-sama dengan saya boleh? Okey. Baik. Kita guna sin. Okey, sin. Sin theta. Sin theta maksudnya opposite over hypotenuse. Okey, opposite over hypotenuse. Nampak? Positif. Okey, cos. Cos apa? Adjacent, sebelah, over hypotenuse, 1 per punca kuasa 2. Pun positif. Okey, tangent pula. Okey, tangent adalah 1 setentang bahagi dengan sebelah. Adjacent over opposite over hypotenuse. Opposite over Jadi mana 1 per 1. Okey. 1. Positif. Mana yang dekat area sini? The all positif. Faham ke? Okey. Boleh. Okey. Sekarang kita cuba tengok sini pula. Okey, sekarang saya tak cerita pasal sudut Saya tak suruh cari sudut dia. Kalau sudut dia senang je, awak cos inverse je. Cos inverse awak terus dah akan dapat 45 degree. Menunjukkan sebenarnya sudut yang sama. Boleh? Dia sudut yang sama. Semua boleh dapat. Semua cara ni boleh dapat. Salah satu sahaja. Pilih. Boleh? Kita boleh teruskan? Okey, kita tengok sudut yang kedua bahagian sini. Nak ambil koordinat apa? Bagi tahu saya nak ambil koordinat apa? Negatif 3. Okey, negatif 3. Koordinat kan? Apa? Negatif 3 4 XY. Boleh? Ini 4 kat sini. So mana sini 4 Positif kan? Okey, 3 4 3. Kuasa 2 4 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 punca kuasa 5. Okey, jadi 5 sini. Betul tak tu? Okey, kita tengok sudut dia berapa? Faham ke? Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak kira. Okey, sin theta sama dengan, ambil sin apa dia? Opposite over hypotenuse. Okey, opposite 4 divide by 5. Positif. Cos theta sama dengan cos theta negatif 3 bagi 5. Nampak? Negatif 3 per dengan 5. Dah jumpa satu. Negative region. Sebab tu
Bila kita tekan tadi, ingat tak? 120 daripada sini sampai sini. 120. Bermaksud sebenarnya dia berada pada sudut ini. Sebab tu, dia berada pada region negatif. That's why kita kira tadi, kita dapat negatif ni. Faham? Sebab dia berada dalam region negatif bagi cos. Boleh? Boleh? Inilah sebab dia. Inilah sebab dia. Okey. Sekarang kita tengok tangent pula. Tangent theta sama dengan berapa? Tangent adalah opposite adjacent over opposite over hypotenuse. Negatif 4 per negatif 3 per 3. Okey, nampak? Faham ke? Faham? Okey. Jadi, di sinilah yang menunjukkan bahawa di sini negatif. Maknanya, dekat area kedua ini hanya sign sahaja yang positif. Okey, sign sahaja yang positif. Yang lain, negatif. Okey. Jadi, kamu teruskan buat yang ketiga. Kamu letak je mana-mana koordinat. Lepas tu buat yang keempat. Kamu akan dapati di sini berlaku hanya setan, anak setan tak ada. Ini adalah tangent sahaja yang positif. Dan area sini adalah cos sahaja yang positif. Faham? Boleh? Boleh buat sendiri? Saya tak nak teruskan semualah. Awak buatlah. Okey, kita ambil lah koordinat. Berapa nak? Berapa nak? Awak letak je. Awak letak je kat sini. Awak kaji sendiri. Faham Bila awak buat ni, awak akan dapat. Betul tak di sini adalah region tan yang positif. Ini adalah region cos yang positif. Boleh faham? Boleh? Okey, baik. Jadi, inilah menunjukkan bahawa region ini menggambarkan positif negatif. Ramailah yang menggunakan akronim supaya ia lebih mudah faham. All setan tak ada cucu. Boleh? All science teacher crazy. Betul ke science teacher crazy? Terasa cikgu. Kan? Macam-macam dia buat. Kan? Yang lawak-lawak kan? Tak ada masalah, boleh. Okey, faham ke? Okey. Last, dengar sini. This part, this is the main cause. Faham Dalam fungsi trigo, inilah segala-galanya. Kalau awak tak faham benda ni, goodbye fungsi trigo. Faham Goodbye fungsi trigo. Ada pelajar dia memang tak faham benda ni. Okey? Benda ni dia tak faham. Jadi dia pun cubalah belajar yang lain. Lepas tu semua kelang kabut, kelang kelibut. Kan? Sebab apa? Benda ni tak faham. Sebab apa? Di sinilah saya akan cerita sekejap lagi adalah pasal segitiga rujukan. Ni adalah main course bagi segitiga rujukan. Ini dia. Ni. Ini adalah segitiga rujukan. Tak ada segitiga rujukan, awak tak akan boleh cari nilai bagi theta. Faham? Segitiga rujukan. Kejap lagi kita akan cerita pasal segitiga rujukannya. Apa benda segitiga rujukan ni? Faham yang ni dulu boleh? Dan? Alright, dah faham? Ada apa soalan setakat ni? Sebab kita nak rehat sekejap. Kita ada berapa orang? Oh, 37 orang. Alright. Perfect. Okey, 37 orang. Nak snapshot ke? Dah snapshot dah. Okey. Okey, sebelum kita rehat, ada soalan? Any question? Boleh type? Boleh buka mic kalau ada soalan? Sebelum kita rehat. Setarget sebenarnya 3.30 kita rehat sekejap. Sekarang 3.27. Dah selesai yang ni, alhamdulillah. Okey, beres. Segitiga rujukan tu yang mana? Kejap lagi kita cerita. Okey?
Ini dia sebenarnya segitiga rujukan ni. Ni nampak ni segitiga ni? 1, 2, 3, 4 ni. Ini dia segitiga rujukan. Kejap lagi kita akan belajar nak guna dia. Boleh? Kejap lagi kita akan belajar bagaimana untuk menggunakan segitiga rujukan. Okey, boleh? Inilah segitiga rujukan ni. Ni. Boleh Setiap kali kita nak selesaikan masalah melibatkan fungsi trigo, memang kena tahu segitiga rujukan tu yang mana satu. Boleh? Okey. Kuadran pertama semua mesti positif kan? Bukan mesti, dia memang positif. Cuba. Ini bahagi ni kan positif. Awak cuba tukar koordinat lain, cuba. Tukar koordinat jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lantak lah macam mana nak buat. Kan? Sila buat. Macam mana? Okey, bila awak ubah kedudukan ni, ubah koordinat dia, itu bermaksud awak ubah ni. Ni, dia punya segitiga tu. Awak ubah segitiga dia. Kan? Jadi side dia tu awak tukar. Jadi bila awak tukar side, sudut dia berubah. Jadi nak cari sudut tu macam mana? Daripada situ lah. Sin cos tangent ini. Okey, boleh boleh. Belajar graf. Belajar graf serasa sempat ke hari ni? Sempat ke nak belajar graf hari ni? Minggu depan lah. Kena belajar hari ni? Minggu ni? Oh kata, sempat se. Tengok kawan kamu ada ni. Okey. Kalau semua cepat faham pasal segitiga rujukan ni sekejap lagi, kita cerita pasal graf. Okey? Beres? Okey. Kita rehat sekejap.